Rukun yang ke-12 memberi salam. Tuan-tuan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir wa kana yakhtimu as-salata bit-taslim. Rawahul Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan sembahyang dengan takbir dan menyudahinya dengan salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mulakan sembahyang dengan takbir dan sudah dengan salam. Itulah sembahyang yang diajar oleh Nabi, yang kita pun hari ini alhamdulillah buat mula sembahyang tu dengan takbir dan sudahnya bagi salam. Hadis ini menjadi dalil bahawa memberi salam untuk mengakhiri sembahyang adalah satu rukun sembahyang. Jika ditinggalkan tidak sah sembahyang. Cara memberi salam dan lafaz salam itu pula diterangkan dalam hadis yang berikut. An Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fakana yusallimu an yaminihi wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, aku pernah mengerjakan sembahyang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia memberi salam ke sebelah kanannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ia ke sebelah kirinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut huraian ulama rahimahullahu taala, yang wajib ialah salam yang pertama. Tentang salam yang kedua adalah sunat. Berpaling ke kanan dan ke kiri juga sunat. Baik, rukun sembahyang yang ke-12 ialah memberi salam. Memberi salam ini rukun sembahyang. Yang jadi rukun sembahyang ialah salam yang pertama. Salam yang kedua sunat. Dan bagi salam mestilah betul. Kena betul. Kan lafaz salam tu dia ada alif lam. Awal dia dimulakan dengan alif lam, yakni jangan bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tak sah. Mazhab kita tak sah. Faham? Bila bagi salam kena sebut as. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tak betul. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, salam tu tak sah. Faham? Bila salam tu tak sah, salam tu rukun, maka sembahyang pun tak sah. Sebab tu kena bunyi perkataan Assalamualaikum. Kena bunyi. Jadi hak tu lagi satu. Dan kalau kita bagi salam ke orang pun kena macam tu juga. Assalamualaikum. Lam kena bunyi. Lam yang awal dan lam yang akhir. As-sala, la tu kena bunyi. Kadang-kadang Assalamualaikum. Nah, tu bagi salam. Assalamualaikum. Nah. Kalau Assalamualaikum maknanya selamat kamu. Kamu selamat. Kalau Assalamualaikum, Assalamualaikum, sam tu makna mati. Assalamualaikum, mampuhan maksud dia. Itu. Silap sikit je. Doa dia selamat ke doa dia mampu? Kalau Assalamualaikum, aku doakan kamu selamat. Kalau Assalamualaikum, aku doakan kamu mampu. Assalamualaikum mampuhan. Kawan tu Waalaikumsalam hampu mampu. Bukan doa lawan mampu. Islam bukan ajak main tu. Islam ajak selamat, sejahtera. Bagi salam tu bergelak. Ni, Assalamualaikum. Banyak kan sebut tu. Assalamualaikum. Sam makna mati. Kan biasa dengar ada hadis. Nabi sebut harbatu sauda, ubat bagi segala ubat kecuali asam. Kau jadi tu. Harbatu sauda, ubat segala ubat kecuali asam, kata Nabi. Asam tu makna mati. Mati tak upayalah, tak boleh makan harbatu sauda. Bila masa mati pun mati juga. Harbatu sauda ni tak boleh berubat penyakit mati je. Ubat segala ubat kecuali asam. Asam tu makna mati. Jadi kalau Assalamualaikum,
Cuba cek tengok Tok beri salam kat orang. Dapat dosa ke dapat pahala duk pilaknat orang? Yang betulnya assalamualaikum. Nah, jadi bagi salam ni ialah amalan sembahyang. Salam ni ialah amalan sembahyang. Jadi kita bawa pergi keluar, tak apa, jadi ibadat. Asalnya ada dalam sembahyang. Jadi yang bagi salam itu wajib. Adapun kalih itu sunat. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalih ni takat mana nak kena kalih? Setakat mana nak kena kalih? Tak silap saya dulu minggu lepas kan saya ajak cara nak angkat doa Ingat lagi? Lupa dah. Ngaji ni dia tak boleh sebulan sekali, patutnya kena seminggu sekali. Ada. Minggu kali tu pun lama dah tu. Doa kita ada yang tadah macam tu. Ada yang tadah macam tu. Hak mana betul? Hak lagu tu ke hak lagu tu? Terang dah dulu ni, lupa dah lah tu. Itu. Ada tadah macam tu, ada tadah macam tu. Hak mana betul? Dua-dua betul. Tapi kalau tanya hak mana baik, yang rapat ni lebih baik daripada yang macam tu. Yang rapat lebih baik. Tangan nak letak atas mana? Tangan nak letak sama dengan bahu. Jari bukan kot tu. Tu nak tojah apa lagu tu? Jari kena angkat naik atas. Kalau ikut betul. Ni macam ni. Banyak hak salah kita buat tu. Jari kena angkat naik atas. Bila berdoa kena tu tak tahu kata apa. Kalau macam tu, kalau belah Penang dia panggil perah. Lentak piang semua tu. Dia tangan gitu. Tangan angkat ke langit. Mata nak tengok atas kan tengok tangan. Mata tengok tangan pun boleh, tengok atas pun boleh. Kalau hak tinggi sekali ni angkat tangan macam tu ketika kita berdoa seorang diri. Dengan penuh berhajat. Boleh juga ramai angkat gitu pun takut timbul riak. Kalau tak timbul riak tak apalah. Sama juga bagi salam. Salam pun kena belajar juga. Yang bagi salamnya, salam ni rukun qauli. Rukun qauli ni semua rukun qauli. Rukun qauli ni rukun yang kena kata. Ada berapa dalam sembahyang? Takbiratul ihram, baca Fatihah, tahiyat. Tahiyat masuklah selawat dalam tu. Salam. Ada lagi tak? Tak ada tu kan tak ada. Confirm. Yakin dah. Tu pandai dah lah tu. Takbiratul ihram, baca Fatihah, tahiyat, termasuk selawat dalam tahiyat. Bagi salam. Yang ni dinamakan rukun qauli. Rukun qauli. Rukun qauli makna dia qaul. Qaul ni makna kata, mesti dia kena kata. Sekurang-kurangnya dia kata tu telinga dia dengar. Kalau masuk semayang tak sah. Bagi salam apa berhenti tengok budak-budak semayang. Lagu tu anak-anak kita semayang. Kena tegak. Dia lekat tua lagu tu. Mulut pun tak bergerak pun. Baca mulut pun tak bergerak pun. Tak sah. Sebab kalau dia baca dalam hati, rukun semayang yang dalam hati satu saja. Rukun semayang yang guna hati satu saja. Apa dia? Niat satu saja. Yang lain mesti kena kata. Kata dia kena kata lah. Faham tak? Dia kena sebut. Sebut sampai telinga sendiri dengar. Sakat mana kita boleh baca kuat kalau kita semayang seorang diri? Ataupun semayang sebagai makmum? Ataupun orang perempuan? Sakat mana boleh kuat? Paling kuat dia baca kawan sebelah dengar. Kawan nombor 2 tak dengar. Itu paling kuat. Kalau kawan nombor 2 dengar lagi, nombor 3 dengar, itu kuat sangat. Haram kacau orang, kawan lain keliru. Faham tak? Itu kuat sangat. Tapi kalau dia baca, kawan sebelah dengar. Hak sebelah kita tu dengar, nombor 2 tak dengar dah. Itu paling kuat. Kalau dia baca rukun qauli yang dia baca pelan. Tapi baca pelan, bukan tak punya langsung. Itu bagi salam. Baik, dia suruh kita kalih muka ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalih muka ni sekira-kira orang belakang nampak pipi.
Faham tak? Nampak pipi. Makna dia kalih betul je lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni bagi berasa tengkok ni. Ni Assalamualaikum. Tak ada. Ada. Tak dapat pahala. Bit tak sah kalih terus, tak kalih terus tak apa. Dia betul itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah. Sama angkat tangan. Masuk pegang siap-siap. Pegang siap-siap elok-elok. Allahu Akbar. Boleh tak? Boleh. Tapi kalau nak hak betul, nak hak bagi dapat pahala, buat bagi betul. Kadang-kadang tu Allah. Ada. Nah ni. Yang betulnya ni. Oh. Rasa ketik-ketik ada noh. Berasa. Allah. Betul-betul. Betul. Kalau hak bolehlah buat macam bagi salam tadi. Lepas tu nak bagi salam pula. Bagi salam saja tak usah hangguk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tak ada. Tak ada. Hak hangguk tu tak ada. Yang ni sebelum merdeka dulu ada lah. Tahu sebelum merdeka dulu ada? Jepun. Jepun. Tak Jepun tu hangguk tu. Faham tak? Yang tak ada hangguk-hangguk tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni. Agak-agak kalau orang belakang nampak ada pipi, baru betul kalih tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang belakang tu nampak pipi. Faham? Tu. Lepas tu bagi salam kat siapa? Bagi salam kat siapa? Jawablah. Bagi salam kat siapa? Dia tahu tak boleh aku bagi salam kat orang nu, salam kat orang ni tak. Nombor satu sekali kita bagi salam itu ialah rukun sembahyang, disuruh buat itu. Faham tak? Rukun sembahyang. Nombor satu sekali kita buat rukun. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu nombor satu. Yang seterusnya barulah kita bagi salam kepada kawan kita yang belah kanan dan kawan-kawan kita yang belah kiri di kalangan manusia dan jin. Malaikat. Ada manusia kadang kita bangun tahajud malam bagi salam kat jin-jin, kat malaikat. Bagi salam. Bangun tahajud 3 pagi bagi salam. Niat bagi salam kat jin. Kalau jin tu jawab pakai tidur baliklah, tak bangun tahajud dah. Semua itu. Sebab itu nombor satu sekali bagi salam itu ialah rukun sembahyang. Bagi salam tu. Faham? Nah itu. Baik, tu salam yang pertama wajib. Salam yang kedua sunat. Salam yang kedua sunat. Salam yang kedua. Sebab tu ulama sebut kalau dia terlupa bagi salam yang pertama, dia tak kata apa, dia kalih saja, dia lupa. Lepas tu dia bagi salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Hak kedua tu baru dia bagi salam yang betul. Hak pertama dia gitu saja. Yang kedua baru dia sebut Assalamualaikum warahmatullahi. Tak edit. Kerana yang pertama tadi wajib. Dia kena ulang balik salam yang pertama tadi. Walaupun dia salam yang kedua ni dia tak tolong ganti salam yang pertama. Faham tak? Katakanlah dia bagi tadi tak betul lah, dia bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa. Lepas pada salam yang pertama saat gini, baru dia teringat bagi salam yang betul. Tapi salam tu salam yang kedua. Dia kena bagi salam lagi sekali. Ganti bagi salam yang pertama tu. Karena salam yang kedua tu sunat. Sunat dia takkan diganti hak wajib. Faham? Sunat dia tak boleh ganti hak wajib. Nah, macam kita tertinggal baca Fatihah satu rakaat. Fatihah ni wajib ke tak wajib? Wajib. Dia rokok. Sujud. Dalam sujud dia teringat, dia terlupa baca Fatihah tadi. Dia boleh ganti dengan sujud sawi tak? Boleh ganti sujud sawi tak? Tak boleh. Nah, tak boleh. Dia kena rakaat tu tak kira, dia kena ganti balik rakaat tu. Dia kena ganti balik rakaat tu. Ataupun dia tak rokok contohnya. Dia terus sujud terus. Dia turun-turun, tiba turun sujud terus. Maka rakaat tu dikira lara, rakaat tu tak pakai. Maknanya dia kena tambah lagi satu rakaat.
Saya dah sujud sawi. Sujud sawi tadi bukan ganti, dia ganti dah. Yang ni sujud sawi kerana lupa. Faham tak? Kerana lupa. Sujud sawi ada sujud sawi kerana lupa, ada sujud sawi kerana ganti. Kena belajar tu. Baik. Kalau kita terlupa baca kunut, sujud sawi tak? Sujud sawi. Yang ni ganti. Sebab sujud sawi sunat, baca kunut pun sunat. Tu ganti. Yang tadi Fatihah wajib. Fatihah wajib. Dia tak boleh ganti dengan sunat. Mana? Kita terlupa baca tahiyat awal. Batal tak sembahyang tak baca tahiyat awal? Batal tak sembahyang? Tak batal sebab tahiyat awal itu sunat. Tapi dia boleh ganti dengan sunat. Apa dia? Sunat sujud sahwi. Dia ganti dengan sujud sahwi. Tak apa. Sujud sahwi ni ada sujud sahwi kerana lupa, dia ganti. Ada sujud sahwi kerana dia memang dia ganti. Faham tak? Boleh faham tak? Itu. Baik. Tu satu. Tak apalah. Dia kena bagi salam lagi sekali lah. Kau dia Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama tu yang wajib. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua tu sunat. Semayang tamat salam pertama ke salam kedua? Semayang kita ni selesai salam pertama ke salam kedua? Salam pertama selesai. Salam pertama dah habis dah. Dia keluar dah daripada semayang. Cuma sunat dia bagi salam lagi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Faham tak? Baik. Dia ni nak terkentut. Duk tahan dah. Nak tak selalu pun jadi kita tuan-tuan ni jadi sangat dah kan. Nak terkentut. Duk salam. Belak bagi salam yang pertama, bom ketut. Biasa jadi ikut tu tak? Main rumah tuan-tuan kan ada duk lak jadi semua. Dan bagi salam pertama, kentut. Boleh tak dia bagi salam yang kedua? Semayang dia sah tak? Dia kentut dalam semayang, keluar semayang. Dia hanya bersalam pertama saja. Sah tak semayang dia? Sah. Salam yang kedua? Boleh bagi salam tak? Boleh bagi tak? Tak boleh. Haram bagi salam yang kedua. Semayang dia sah setakat tu saja. Maknanya Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bagi salam yang pertama. Kalau kentut ataupun tertalah sakit perut, apa dia batal wuduk lah, dia tak boleh lagi bagi salam yang kedua. Salam semayang lah. Salam lain tak apalah. Ada orang bagi salam tu tak apalah. Semayang tak boleh bagi dah. Kenapa? Dia dah selesai dah semayang dia. Dan dia tak kena qada. Faham? Itu cara dia begitu. Siapa nak tanya? Kau tak faham? Bab salam ni. Dah nak tanya? Kita mengaji mudah-mudah ya. Itu. Bab fardu ain ni. Ya. Kuat sikit. Ya. Doa tadi. Tapi apa? Tangan tu. Tak apa. Dia pertamanya kita buat tu dengan hati. Pertama kita buat dengan hati, dengan perasaan. Sebab tu dia suruh kita khusyuk. Apa pun cerita kalau kita buat kita rasa. Sebab tu ulama sebut tadi, mana-mana pun boleh, nak jarang pun boleh, nak rapat pun boleh. Ya tak? Tangan, cuma tangan tu sunat ni sini. Nak angkat ke atas pun boleh. Apa semua. Yang pertama yang kita buat tu kita kena belajar. Yang kita kena perbetul sini kalau sudah jadi tabiat yang tak betul.
Tak ada, bukan pasal kita belajar pun, bukan kita buat dengan perasaan pun. Kalau dia sudah jadi satu tabiat, tabiat yang tak betul itulah yang kita kena perbetulkan. Ada yang tu. Kadang-kadang baca doa letak atas riba tangan, kadang-kadang letak atas perut, kena pula perut tu besar, sedap letak atas perut semua. Itu yang kena itu satu. Walau bagaimanapun doa ni tak angkat tangan pun tak apa. Tak angkat tangan pun tak apa. Ni cerita tentang afdal berdoa, tak angkat tangan pun tak apa. Boleh, tak ada masalah. Cuma kita nak tunjuk yang paling tepat. Boleh. Ya, tersambung balik. Sekurang-kurang lafaz salam ialah Assalamualaikum. Yang sempurna ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ni kita tak dengar lah orang bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kalau kita dengar, dan saya pun biasa dengar Tok Imam dulu lama dah, dia bagi salam tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dia sebut wabarakatuh. Kita tak biasa dengar. Hari ni kita belajar, maknanya ada lah. Kalau kita taklah cepat nak salahkan orang. Orang duk kata dia ni tak betul, dia ni selalunya orang ni orang tak belajar. Ada. Dia tahu, ada sebab aku biasa dengar, cuma menjadi kelaziman bagi kita disebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam orang dulu-dulu bila dia mati, bila ada orang mati, sebelum mayat tu tanam, dia pasang kemian. Saya tak tahu di Langkawi buat ke tak, tapi dalam kampung saya dulu dia pasang kemian. Ada, dia buh kemian, dia keluar asap tu semua kan. Tuan-tuan tahu tak, perbuatan yang macam itu baik sebenarnya. Sepatutnya kita kena teruskan. Ada, buh kemian. Cuma orang Melayu ni bila bab-bab hantu ni semua dia kait dengan mati. Semua kalau nak cerita hantu ni tak boleh cerita hantu dan tak jadi cerita hantu kalau tak kait dengan mati. Pasal apa tak tahu. Kalau nak cerita hantu mesti kena ada kubur. Dalam kubur mesti kena tunjuk batu nisan. Tidak apa kena tunjuk orang pakai kain kapan. Tidak apa kena tunjuk kemian. Baru jadi cerita hantu. Faham tak? Tak tahu pasal apa. Nada. Sebenarnya kemian tu, yang bubuh kemian nak keluar asap tu apa semua tu, bukan soal puja ke apa. Orang kata ada ustaz-ustaz sebut ustaz kami ajak bila pasang kemian ni syirik. Ada dulu syirik. Nak syirik pasal apa? Yang syirik ni kalau puja tu syaitan. Tujuan pasal kemian tu pasal apa? Tuan-tuan ni. Dia gini. Lah ni lagi banyak lah, bukan kemian. Kita dulu kemian lah. Oleh kerana lah ni dah bawa mari dengan bahu, bawa mari dengan setanggi. Dulu kemian tu je ada pun. Ada. Itu. Kerana tuan-tuan saya pernah pergi tengok mayat. Sampai hari ni saya ingat bila kita tengok mayat tu accident ataupun orang sakit lama. Bila dia mati lepas maghrib ataupun pukul 6, 7 petang, nak simpan sebelah esok. Nak simpan sebelah esok. Jadi orang pergi ziarah lah. Bila pergi ziarah, bila mayat uzuk tu dia bau hanyat. Tahu tak? Dia bau. Yang itulah aib mayat. Ada. Dia bau hanyat tu, dia bau. Tapi kalau dia pasang setanggi, dia pasang kemian, dia pasang apa semua itu, bila masuk, orang tak bau mayat tu. Faham tak? Dia bau setanggi, dia bau kemian, dia bau apa semua. Itu tujuannya letak benda tu. Bagus kita letak benda tu. Ada setengah-setengah kat Pulau Pinang tu dia pasang balik. Ada berkeli ikut kampung pula, dia tahu Ustaz Mentalik suruh dia tahu. Dia pasang balik. Tak apa. Dia masuk-masuk kita buku kemian. Kita ni jadi takut. Pasal apa takut tu? Macam kapur baruj. Kapur baruj ni sebenarnya dia wangian. Wangi. Kita boleh pakai saja main mengaji pakai kapur baruj. Boleh. Mampu tak pakai. Sebab apa? Kapur baruj itu dah bubuh kat mayat. Sebab tu bila kita dengar, bila kita buh kapur baruj itu, kita rasa cerin dah lah. Sebab pergi letak kat mayat. Sebab tu semua jenis-jenis mayat ni orang takut. Kapur baruj, kemian, apa lagi? Kain kapan, semua lagi. Padahal tak ada kena mengena pun. Orang mati dengan hantu ni tak ada kena mengena. Tak ada. Orang mati dengan hantu ni tak ada kena mengena pun. Faham? Itu cerita dia. Jadi pada pandangan saya, kalau orang mati kita pasang kemian tak apa.
Lebih-lebih lagi saya kata mayat uzur. Bila masuk dia bau mayat tu dah. Orang ikan ingat sampai puluh-puluh tahun dalam kepala. Ada. Sebab tu orang dulu pasang. Ada. Pasang. Benda apa pun kalau kita buat dengan mengaji, dengan kita tu hukum, tak apa, happy. Orang kata-kata lah. Cuma orang ambil kemian tu, ambil kemian tu, digunakan untuk puja-puja. Pasal dia kait-kait dengan orang mati sikit. Itu yang guna. Macam kafura, Allah tu sebut kafur. Kafur ni bahasa Arab. Melayu panggil kafur. Kafur baruh. Kafur baruh ni tahu. Kafur ni sebut kafur ni. Dia hanya ada negara belah kita, Nusantara. Malaysia. Yang banyaknya di Indonesia. Ada satu tempat nama dia Barus. Barus pun kita cari tempat tu. Oleh kerana dia banyak dengan kapur tu. Kapur baruh itu tempat tu nama Barus. Itu saya pun tak tahu apa semua, kita kena lah ni boleh google apa semua. Dia lah ekspor pergi ke luar negara apa semua, Arab suka kapur baruh. Sama dia tempat kita. Sama juga apa dia dulu kafur lah ni guna kayu. Out lah kayu panggil dulu panggil kayu depu. Sepun daripada tempat kita. Tak kayu depu ni pada tempat kita. Daripada Malaysia, Indonesia, Filipina, apa semua ni kayu tu kayu hak dibakar orang Arab sampai sekilo 7-8 ribu tu. Apa semua pun daripada tempat kita. Negara kita yang dieksport sejak ribu-ribuan tahun dulu. Kan dulu sampai orang mari ke negara kita ni ambil orang panggil apa rempah ratus. Ada apa panggil rempah ratus. Tu masuklah kapur baruh, kemian, apa lagi? Apa dia depu, kayu apa semua tu cerita dia. Nah, dia benda tu bila dia bakar dia berwangi. Tak apa letak pada mayat. Itu. Baik. Tu nak cerita tadi salam pasal apa bintang tu tak tahulah. Pagi. Bila kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu. Jadi ingat yang tu. Bila kita bagi salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, makna sembahyang kita sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi, salam yang kedua itu sunat. Tetapi kalau wuduk kita telah batal, memanglah duk tahan, malah nak sembahyang lain kot terkentut. Dia tahu hukum fiqh kata begini, kalau sebelum sembahyang kita rasa nak kentut, tapi tahan, tak ada wuduk, tahan, malah nak pergi ambil wuduk lain, dia sembahyang duk tahan nak kentut tu, hukum dia makruh. Ataupun dia nak kencing, dia buat yang besar, dia tahan sebelum sembahyang lagi, dia tahan, dia sembahyang juga dalam keadaan duk tahan, itu hukum dia makruh. Maknanya elok sebelum sembahyang kalau nak kentut dulu, kalau nak kencing buang yang besar kan buang dulu, ambil wuduk supaya dia sembahyang dalam keadaan tenang. Faham? Tapi kalau dia main tengah sembahyang tiba-tiba nak terkentut, mana lebih baik, dia tahan atau dia kentut? Ada? Mana baik dia tahan ataupun dia kentut? Lebih baik dia tahan. Ada? Dia tahan sebab dia main dalam sembahyang, dia tahan sekadar muna. Kalau tak boleh nak tumpu dah sampai merapu dah fikiran dia, kentut pergilah. Mau dengan orang malu lah kalau pun. Ada? Dia beza. Makruh ni kalau dah nak sembahyang dah tadi, dia kentut. Mungkinlah kadang-kadang kita ambil wuduk, lepas ambil wuduk berasa nak kentut. Ada? Berasa nak kentut, tapi malas nak pergi ambil wuduk dah, mayang pergilah dulu. Itu makruh. Faham tak? Itu makruh. Sebab kamu mula dalam keadaan kamu nak kena tahan benda tu, kamu hilang khusyuk. Ni rakaat kedua baru dia main. Ada? Tak apa, tahan dah. Sekat mana boleh tahan. Tu dia kata tadi. Kalau lepas bagi salam pertama Assalamualaikum warahmatullahi, bang pergi kentut, maka haram bagi salam yang kedua. Tak payah dah bagi salam kedua, sudah sekat tu saja, sah dah semayang dah. Boleh nah? Tu saya ulang balik tadi. Salam sejahtera kepada kamu dan rahmat Allah serta berkatnya yang melimpah-limpah, atau Assalamualaikum warahmatullahi dengan tidak menyebut wabarakatuh sebagaimana tersebut dalam hadis-hadis yang lain.
Tujuan berpaling ke kanan dan ke kiri ialah untuk memberi salam kepada malaikat dan orang-orang yang ada di situ. Kalih tu sunat, bukan wajib. Betul pun tak apa, tapi sunat kita kalih Assalamualaikum warahmatullahi. Kau boleh bagi rasa ni urat tengkok sikit ni. Sekira-kira orang di belakang nampak pipi kalau dia ada. Yang ni pun Assalamualaikum warahmatullahi. Kira-kira kalau ada orang belakang, pipi dia nampak. Boleh? Faham dah? Habis. Rukun yang ke-13 tertib. An Malik ibn Al-Huwairith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli. Daripada Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Itu tertib. Mayang ni ikut aturan lah. Hadis ini menjadi dalil bahawa semayang dan tertib susunan meliputi rukun-rukun dan sunatnya. Hendaklah dikerjakan sebagaimana yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijelaskan satu persatu dalam hadisnya, iaitu dimulai dengan takbiratul ihram, disertakan dengan niat dan disudahi dengan salam. Tertib. Tertib ni tak nampak lah. Semua rukun-rukun apa dia ni hak wajib macam wuduk ada tertib, tayamum ada tertib. Tertib ni yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan, ikut aturan. Itu dah 13 daripada rukun semayang. Faham tak? Boleh faham? Siapa nak tanya berkaitan dengan semayang? Ya. Ya. Tok maknina. Tok maknina kan kita doa antara sujud tu ada tok maknina. Doa apa i'tidal tu tok maknina. Atau apa dia apa? Tak faham. Aha. Oh. Dia tok makninah ni waktu baca pun kira tok makninah dah. Macam kita tu rokok. Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sekurang-kurang tok makninah subhanallah. Dia kena berhenti sebentar kat situ. Maknanya bila dia berhenti dalam keadaan dia baca itu, kira tok makninah dah yang tu. Bukan dia kena berhenti habis kunut kena tunggu sekejap dah. Dalam keadaan baca tu dah tok makninah dah. Macam kita samalah dengan sujud pun. Bila kita sujud, kita tak berhenti, kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus kita baca. Kadar baca itu masa tu sudah ada tok makninah dah. Boleh? Lagi ada siapa tak faham? Tak apa, tanya kalau tak faham. Boleh ya? Itu. Ya. Macam mana? Oh. Kita bagi salam kat orang sebelah kan, kita main jemaah. Belah kanan, belah kiri dia jawab ke tak jawab? Sebenarnya dia jawab. Kerana jawapan dalam salam ini, jawapan salam dalam semayang ini salam juga. Maksudnya bila kita Assalamualaikum warahmatullahi, kawan sebelah bila nanti dia bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, itu jawapan dia. Semua kena bagi salam kan? Kawan sebelah pun dia bagi Assalamualaikum warahmatullahi juga. Jangan pula kawan yang bagi Assalamualaikum warahmatullahi, kawan sebelah Waalaikumsalam warahmatullahi, dia jadi bercelerak takut habis. Tak ada. Cuma dia beza wow aja. Wow. Perkataannya sama. Makna dia sama. Assalamualaikum warahmatullahi, sejahtera kamu dan rahmat Allah. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi pun begitu, makna dia sama. Dan itu. Cuma buang wow. Buang wow jadi sama lah. Faham tak? Jadi sama. Perkataan dia sama saja. Mana saling-saling salaman antara satu sama lain. Ada? Tak perlu dia tak jawab. Cuma dalam semayang macam kita tadilah. Luar semayang oleh kerana kita luar semayang, dia pun tak semayang, kita pun tak semayang, kita bagi salam, dia jawab Waalaikumsalam. Cuma dalam semayang dia jawab dengan perkataan Assalamualaikum, sama dengan orang yang bagi salam. Boleh. Ada lagi soalan lain? Ya. Macam mana?
Terlupa baca Fatihah. Okey, kalau dia turun rokok, tiba-tiba dia teringat dalam rokok tadi dia tak baca Fatihah. Dia tak baca. Rokok tu dikira lara. Lara tu rokok tu tak kira rokok. Maknanya dia bangkit pun tak nama i'tidal. Dia baca Fatihah balik, nanti dia turun balik. Tak payah habiskan. Kecuali kalau dia sudah turun ketika sujud, dalam sujud dia ingat, dia teruskan rakaat tu. Teruskan rakaat itu, tetapi satu rakaat tu dikira lara. Lara ni maksudnya tak kira rakaat tu. Faham? Boleh? Lagi? Okey. Saya nak sebut juga di sini, kita baca tahiyat awal. Kita baca tahiyat awal. Selalu kadang-kadang jadi persoalan pada kita. Contoh gini. Kita masuk rakaat yang kedua. Faham tak? Masuk rakaat kedua. Jadi kita dapat 2 rakaat, Tok Imam dapat 4 rakaat. Betul tak? Betul tak? Kita dapat 2 rakaat, Tok Imam dapat 4 rakaat. Itu. Jadi Tok Imam baca rakaat tahiyat akhir, kita baca tahiyat awal. Faham tak? Faham tak? Tok Imam baca tahiyat akhir, kita baca tahiyat awal sebab kita masuk pada rakaat yang kedua. Tentulah imam baca tahiyat akhir panjanglah. Tahiyat awal ni kita baca sakat fil alamin innaka hamidun majid saja. Betul tak? Fil alamin innaka hamidun saja. Tapi oleh kerana tahiyat akhir tu imam baca kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Kita ni nak baca apa? Kita baca apa? Baik. Yang imam baca itu selawat. Yang imam baca tu selawat. Sekurang-kurang selawat Allahumma salli ala Muhammad. Tu sekurang-kurang selawat. Selawat yang paling baik sekali selawat Ibrahimiyah itulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim tu. Faham? Dia baca orang panggil selawat Ibrahimiyah. Jadi kalau kita baca tahiyat awal, tu imam baca tahiyat akhir, kita habis dah baca tahiyat awal sampai Allahumma salli ala Muhammad, tu imam tak habis lagi, kita sunat baca ataupun tak sunat baca? Kebanyakan orang duk ngangong. Aku habis dah, lantak dia habis dah apa semua. Faham? Betul tak tu? Duk tunggulah. Nak baca tak berani. Nak baca tak berani sebab yang ni tahiyat akhir. Aku ni tahiyat awal. Sebenarnya sunat juga kita baca kalau kita ada masa. Faham tak? Sunat tak kita baca? Dalam kitab-kitab fiqh sebut termasuk doa-doa. Kita ada, lamanya tu imam ni aku baca tahiyat akhir. Tak apalah sampai fil alamin innaka hamidul majid tak habis lagi. Kita baca Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Boleh? Kita baca doa boleh. Walaupun kita duduk tahiyat awal. Jangan duduk tunggu dia. Tak payah, baca je. Tak apa. Boleh tak? Baca je. Tak apa. Ada yang haram kita baca. Haram kita baca. Contohnya gini. Tak dulu saya terang ke masa tahiyat dulu kan. Kita masuk pada Tok Imam dapat 1 rakaat. Kita masuk Tok Imam dah dapat 1 rakaat, kita masuk. Kita dapat 1 rakaat, Tok Imam rakaat keempat. Nampak tak? Kita masuk 1 rakaat, Tok Imam dah rakaat keempat dah. Maknanya kita sempat berjemaah dengan Tok Imam 1 rakaat saja. Lagi dah baca tahiyat akhir. Kita pun duduk baca tahiyat. Kita duduk baca tahiyat. Faham tak? Yang ni pun sama. Kita boleh lagi baca, orang panggil apa-apa doa lah kalau kita ada masa lagi. Tapi ingat bila tu imam bagi salam, wajib kita bangun segera. Walaupun kita tak sempat baca tahiyat awal bagi habis, kita kena bangun segera. Kalau kita imam bagi salam kita tak bangun lagi, contohnya tu imam baca laju sangat, saya tahiyat awal pun tak habis lagi, kita tak bangun, batal semayang kita. Apa beza yang tadi dengan yang ini? Yang tadi kita tahiyat awal. Kalau kita duduk seorang pun kita baca tahiyat juga. Faham tak? Jadi kalau kita baca panjang Tok Imam bagi salam, kita duduk habis tahiyat lagi tak apa. Yang ni baru 1 rakaat kita.
Faham tak? Kita baca tahiyat tadi bukan sebab kita. Kita baca tahiyat tadi dengan sebab tu imam. Faham tak? Satu rakaat orang tak baca tahiyat. Faham tak? Sekarang tu imam bagi salam, hang duk baca apa lagi? Yang tu kita kena bangun segera. Faham tak? Kalau kita masuk orang tu imam dah bagi salam, kita tak ada tu imam dah kena bangun terus. Yang paling senang saya sebut ginilah contoh. Kita masuk tu imam baca tahiyat. Tahiyat akhir. Allahu akbar, kita turun. Semayang ni mula dengan tahiyat ke mula dengan takbir? Mula dengan takbir. Lepas takbir apa dia? Baca Fatihah kan? Semayang kita ni lepas takbir tahiyat. Betul tak? Semayang kita ni lepas takbir tahiyat. Biasanya semayang lepas takbir Fatihah. Tapi semayang ni lepas takbir tahiyat. Pasal apa tahiyat? Pasal tu imam dia baca tahiyat, kita tahiyat lah. Faham? Tapi bila tu imam bagi salam, dia kena bangun terus. Kalau dia tunggu juga nak habis tahiyat dia, batal semayang dia. Walaupun dia tu at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul lillah, assalamualaikum warahmatullahi, terus bangun. Pasal ini bukan tahiyat kita. Faham tak? Ini tahiyat imam. Kita tumpang imam saja. Tapi imam dah tak ada baca tahiyat lagi, batal. Berbeza dengan yang saya kata kalau kita masuk 2 rakaat tadi. Kita masuk 2 rakaat, tu imam baca tahiyat akhir, kita tahiyat awal. Tu imam bagi salam, kita tak habis lagi baca tahiyat awal. Tak apa. Kalau kita tunggu lagi pun tak apa. Sebab yang ni kalau aku semain seorang pun memang aku baca tahiyat tak ni. Faham tak? Faham tak? Kat belakang tu faham, duduk ngangor tu. Kalau perhati dengar betul faham? Boleh? Boleh tak? Siapa nak tanya? Habis dah soalan? Habis dah bab rukun ni, kita nak masuk perkara-perkara sunat di dalam sembahyang. Ya? Itu. Sembahyang sebagaimana sedia diketahui meliputi perkara-perkara wajib dan yang sunat. Dalam hadis-hadis telah lalu sudah pun diterangkan perkara-perkara yang wajib, iaitu rukun-rukun sembahyang. Dan di dalam hadis-hadis berikutnya pula akan diterangkan perkara-perkara yang sunat. Menurut huraian ulama rahimahullah, sunat-sunat dalam sembahyang terbahagi kepada 2, sunat ab'ad dan sunat hayat. Sembahyang ni dia ada 4 perkara. Ingat ni 4 perkara sembahyang. Pertama rukun. Betul. Yang pertama syarat. Syarat ni dia duduk di luar sembahyang. Semua luar sembahyang. Menghadap kiblat sebelum sembahyang kena tahu. Suci hadas kecil hadas besar sebelum sembahyang. Tutup aurat sebelum sembahyang. Ni orang panggil syarat. Syarat dia duduk di luar sembahyang. Tapi lagi tak cukup syarat ni, kalau kamu sembahyang tak sah. Tak sah. Walaupun betul. Contohnya macam mana? Kita sembahyang, pergilah mana-mana hotel, sembahyang, kiblat tak ada, tak tahu kiblat kat mana. Tibai pilah. Dia pakai tibai pi. Ni sembahyang. Lepas sembahyang dia tahu kata kiblat tu betul. Ada sembahyang tadi. Sembahyang dia tak sah juga. Sebab tak cukup syarat. Faham tak? Sebab tak cukup syarat. Sebab syarat dia sebelum sembahyang kena tahu dulu. Ni tibai pi lah. Dia tengok betul. Tak sah. Tambahlah tak betul lagi tak sah lah. Sebab dia syarat dia kena tahu. Nak tahu ni macam mana? Tu orang panggil dia kena ikhtiyat. Ikhtiyat ni mana kena usaha. Usaha tengok matahari ke, tanya orang ke. Orang panggil semualah usaha. Ada usaha dah, baru dia tahu, baru boleh. Faham? Boleh. Sama juga macam masuk waktu. Ada. Sebelum sembahyang, dia kena tahu masuk waktu dulu. Kena tahu. Tak usah kira mayang pi masuk waktu tak masuk waktu. Tiba ya mayang. Faham tak? Lepas sembahyang, memang masuk waktu subuh dah. Memang masuk waktu dah. Tapi sembahyang tadi tak tahu. Tapi memang betul waktu dia sembahyang tadi dah masuk waktu subuh dah. Sah tak sembahyang dia? Tak sah. Dia kena tahu. Faham tak? Dia kena tahu. Tu nama dia syarat. Habis. Kita belajar ada yang tu habis dah. Lepas pada tu rukun. Habis dah tadi, bawa tamat tang salam tadi. Tertib, habis. 2.
syarat rukun. Yang ketiga sunat ab'ad. Yang keempat sunat hayat. Syarat, rukun, sunat ab'ad, sunat hayat. Lah ni kita duduk tang nombor 3, sunat ab'ad. Senang je, apa beza sunat ab'ad dengan sunat ab'ad ni? Kalau dalam kitab fiqh dia sebut ada 8, tak silap. 8 ni kalau kita kecil-kecilkan dia ada 2 saja. Saya suruh ingat 2 saja sunat ab'ad ni. Sunat ab'ad ni ada 2 saja. Pertama kunut. Yang kedua tahiyat awal. Faham? Yang pertama kunut, yang kedua tahiyat awal. Kunut subuh lah. Yang kedua tahiyat awal. Itu saja. Yang lain daripada 2 ini nama dia sunat hayat. Jadi 2 nama dia sunat hayat. Apa beza sunat ab'ad dengan sunat hayat? Sunat ab'ad kalau tinggal sunat jabar dengan sujud sawi, sunat ganti dengan sujud sawi. Sunat hayat bila tinggal tak boleh ganti dengan sujud sawi. Kalau dia ganti sujud sawi batal sembahyang dia. Nak sebut di sini bahawa bukan semua benda yang kita tinggal boleh sujud sawi, bukan semua. Yang boleh sujud sawi ni yang benda yang kita tinggal, benda sunat ni tahiyat dengan kunut, tahiyat awal dengan kunut saja. Faham tak? Faham? Boleh faham? Adapun sunat-sunat yang lain-lain, yang paling banyak hayat lah, kalau tinggal. Tak boleh ganti. Wah, tu tadi aku terlupa baca iftitah. Boleh sujud sawi tak? Boleh sujud sawi tak? Tak boleh sebab ni hayat. Tadi aku lupa apa lagi? Waktu turun rokok tadi tak baca subhanallah azim, subhanallah a'la. Tak baca dalam sujud. Boleh sujud sawi tak? Tak boleh, tinggal je lah. Tadi aku terlupa baca rabbighfirli warhamni wajburni. Bangun daripada sujud yang pertama tu duduk diam je, lepas tu turun sujud. Tak apa, selagi kau nak sujud sawi. Boleh tak sujud sawi? Tak boleh. Kalau sujud batal sembahyang. Faham tak? Yang boleh sujud sawi 2 saja. 2 saja, tahiyat awal dengan kunut. Tahiyat awal dan kunut. Yang tu saja boleh sujud sawi. Yang lain tak boleh. Untuk sunat. Tapi ada lagi orang sujud sawi. Tu saya takut benih tu. Benda lain. Tapi yang ni bukan sujud sawi ganti saya sebut tadi. Yang ni bukan sujud sawi ganti. Yang ni kerana lupa. Rakaat 3 ke 4. Dia kena kira berapa? Dia kena kira 3 kan? Tambah lagi 1. Sagi dia sujud sawi. Yang ni bukan sujud sawi kerana ganti. Yang ni sawi kerana lupa. Ganti dah tadi. Faham tak? 3 ke 4 dia kena kira 3. Lepas tu dia sujud sawi lagi. Dia dah ganti dah. Ini maksud sawi juga yang ni. Faham? Saya juga. Baik. Sunat ab'ad ni, tahu? Sunat ab'ad ni dia sama besar sunat ab'ad, tahiyat awal, kunut, sujud sawi. 3 ni. 3 ni kalau imam buat kita kena buat. Imam tak buat kita tak payah buat. Yang ni dia panggil jahat menyalahi dengan imam. Adapun sunat lain tak apa. Tu imam baca iftitah, makmum tak baca. Batal tak? Tak batal. Tu imam baca antara sujud rabbighfirli warhamni, makmum tak baca. Makmum baca rabbighfirli warhamni, kadang-kadang kita tahu tu imam tak baca, tapi tak ada apa lagi. Bakit pas sujud tak ada apa, turun dah. Kadang takbiratul ihram tu Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Dia tak baca. Iftitah memang dia tak baca. Kita baca. Batal tak? Tak batal. Tapi kunut ni sunat. Sunat kunut. Tapi kalau tu imam baca kunut, kita kena baca. Tu imam tak baca, kita tak boleh baca. Walaupun sunat, dia jadi wajib kat kita. Bukan baca, duduk tu, saya sebut baca lah senang. Macam ni contoh. Tu imam tak baca kunut, dia turun terus. Kita pergi baca, batal sembahyang kita. Tu imam tak baca, kita tak boleh baca. Ni kita tu yang kena tahu kata ini sunat ab'ad tu.
Faham tak? Tu imam turun sujud, Allahumma hadin lam tak pilah. Ha? Kalau kamu tak niat faraqah dengan tu imam, batal sembahyang kamu. Faham tak? Batal sembahyang kamu. Katakanlah tu imam baca kunut, aku tak mau. Dia turun rokok, batal tak sembahyang dia? Batal. Walaupun sunat. Ini beza abad dengan hayat tu. Faham tak? Dia tak boleh menyalahi dengan imam. Imam buat, kita kena buat. Sama juga tahiyat. Tahiyat. Tu imam tak baca tahiyat awal, kita tak baca. Ikut imam. Ada kadang tu imam Allahu Akbar, dia naik terus. Naik terus. Dia tak baca tahiyat awal, kita tak payah baca. Tak payahlah makmum kau subhanallah, subhanallah. Dia bukan buat benda batal. Ya tak? Kadang ada belakang tu subhanallah, subhanallah. Dia kan buat benda batal, ikutlah dia. Ikut dia. Sagi kalau dia sujud sawi, kita sujud. Dia tak sujud, kita tak payah. Ada? Itu. Dia tak sujud, kita tak payah. Kalau dia sujud, wajib kita kena sujud. Kalau dia tak sujud, kita nak sujud juga. Tok imam tadi tak baca tahiyat awal. Lepas tu dia bagi salam terus. Dia tak sujud. Sah tak sembahyang dia? Sah. Cuma kita rasa kurang sikit. Lepas bagi salam, tok imam bagi salam, kita turun sujud. Boleh? Dengan syarat kena tok imam bagi salam dulu. Faham tak? Tapi kalau tok imam turun sujud sawi, kita kena sujud sawi. Mesti kena sujud. Tak sujud, batal. Sama agak dengan pagi jemaat tadi. Kan? Tok imam baca surah sajadah. Sampai ayat sujud tu, dia turun sujud. Betul tak? Dia turun sujud. Maka kita tak mau sujud. Batal sembahyang kita. Walaupun sujud sawi itu sunat, tu nama dia berjahat menyalahi dengan imam. Tak boleh, kena ikut. Kata imam baca tahiyat sujud tu, dia tak sujud, tok imam tak sujud. Awak bodoh dengan tok imam tu, dia kata dia turun sujud. Dia tinggal tu. Faham tak? Jangan tu. Dia turun sujud, batal sembahyang dia. Kalau dia tak niat faraqah, batal sembahyang dia. Walaupun tak payah aku sunat je dengan tok imam, tak boleh. Tu kita kena tahu yang ni ab'ad, yang ni hayat. Ab'ad ni besar, hayat tu kecil. Kecil tak apa, macam saya sebut tadi. Iftitah, duduk antara sujud. Ini tak apa. Kalau tok imam menyalahi dengan tok imam, ni tak boleh. Faham tak? Kalau senang je. Macam sawi pun sama. Tiba-tiba tok imam sujud sawi, kita tak tahu dia lupa apa. Kita tak tahu pasal apa. Kita macam mana? Kalau kunut, dia baca kunut. Tahiyat awal, dia baca tahiyat awal. Tiba-tiba Allahu Akbar, turun, lepas baca tahiyat, dia turun sujud. Kita macam mana? Nak ikut tak ikut? Wajib ikut. Wajib ikut. Pada tanya pula, dia melupa menatang apa? Mana kita tahu? Pada mana kita tahu? Apa semua? Ikut je. Tak apa cakap banyak. Tahiyat awal baca, duk beletak alam tu. Kunut baca. Lepas tu nak kata apa tak tahu. Tiba-tiba turun sawi. Sujud sawi ikut imam. Ikut imam walaupun kita tak tahu dia apa. Sebab banyak benda boleh sujud sawi ni yang kita tak tahu. Contoh. Tok imam tu pukul 1 tadi pergi makan kenduri. Daging masak hitam. Gigi tok imam berlubang. Ambil uduk. Tak apa, komok-komok. Celah gigi berlubang tu, lekat daging. Ini. Lepas pada tu dia pun baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, daging tu keluar. Mana kita tahu? Sepatutnya bila daging tu keluar, tok imam boleh ludah atas baju. Ludah tak apa. Lihat tak najis, ludah atas baju tak apa. Kalau apa-apa makanan keluar, ludah atas baju. Ataupun orang lelaki pakai baju Melayu besar, ludah lah pakai baju Melayu tu. Ni tok imam tertelan. Kalau dia telan sengaja batal, sebab lazimnya tak boleh makan. Pada dia tertelan. Dia tertelan. Itu tak sengaja. Setiap benda yang buat dengan sengaja batal. Kalau tak sengaja tak batal, semua sunat sawi. Mana kita tahu yang tu? Dia tertelan dengan tak sengaja. Kalau sengaja batal, tak sengaja. Jadi dia ingat, aku telan nasi pula dah 2 biji. Telan apa dia daging hak lekat celah gigi tu. Tak batal sembahyang dia, tapi dia sunat sujud sawi. Mana kita tahu? Sebab tu kalau tok imam sujud sawi je. Aku tak mau lantak api dia. Batal sembahyang kalau tak niat faraqah. Kalau tak mau ikut dia, kena niat faraqah. Faham tak?
Ini nak terang ab'ad dengan hayat ni. Sebelum kita belajar ab'ad, kita tahu itu apa ab'ad. Macam tadi, tu imam dia tak baca tahiyat awal, dia naik terus. Faham? Boleh dia naik, kita pun naik lah. Tiba-tiba dia turun balik baca tahiyat. Kita nak buat mana? Kena turun ke tak turun? Kena turun ke tak turun? Dia naik baca tahiyat. Kita tak apalah dah, kita pun duduk mengaji, tu imam tak baca tahiyat, kita pun tak baca. Boleh elok naik, turun pula tu imam ni. Tak kata apa, turun. Kita boleh turun tak? Tadi kata kena ikut imam. Boleh turun tak? Muslimat belakang boleh turun tak? Turun. Ni ada macam-macam parti turun, parti tak turun ni. Panggil mana-mana tak tahu. Itu. Turun ke tak turun? Tu imam naik berdiri. Lepas tu dia turun balik. Kita ni dah berdiri dah. Kena turun ke tak kena turun? Kena? Tak kena? Baik dia gini. Ingat. Baik. Kalau tu imam turun dengan sengaja, tu imam tu dah batal. Pasal dia boleh turun tau kalau dia belum sampai hak rokok. Dia naik dia angkat punggung sikit, dia teringat tak baca tahiyat awal, dia turun balik. Tak apa. Tapi kalau dah sampai macam rokok dah, dia turun balik, batal. Dah tak imam batal, boleh ikut kah? Tadi kata tunggu tadi. Ada? Mana kita tahu dia batal tak batal? Dia ini makmum jadi masalah yang tu. Kalau tu imam turun tu dengan sengaja, batal tu imam tu. Sebab dia sudah masuk dalam rukun, tiba-tiba dia turun buat hak sunat. Tak boleh lah. Faham tak? Satu. Yang masa ni makmum kita kena buat keputusan tu imam turun dengan sengaja ataupun dengan lupa. Kalau dia turun tu lupa, dia lupa kata batal. Sebab kita tahu tu imam ni ustaz juga. Takkan dia turun balik kot, ramaknya dia lupa kot hak duk mengaji dulu ni. Dia yang mengajar. Ustaz Mutalik. Dia yang duk mengajar atau tak boleh turun, dia turun. Contohnya. Ya tak? Tentulah kita letak dalam mata hati kita, dia takkan dia tak tahu buat macam ni batal. Mungkin dia lupa. Baik. Kalau kita letak tu imam tu lupa, maka kita jangan turun, tunggu sampai dia naik. Sebab semayang dia tak batal. Sebab kita letak dia lupa. Sebab kita pun faham dia tu imam, dia ustaz, dia pun duk mengajar. Mungkin waktu ni dia kelang kabut, dia gelabah, dia lupa, dia turun. Faham tak? Maka kita boleh ikut lagi tu imam tu. Tapi kita tak boleh turun. Sebab kita ikut orang ni sakat betul ya. Salah jangan ikut. Ikut orang ni sakat betul ya. Salah jangan ikut. Pemimpin pun lagu tu sakat betul ya. Salah jangan ikut. Dia ajak lah sembahyang. Macam tu. Macam orang buru kijang tu. Tahu tak buru kijang? Ni tak buru kijang, buru landak, buru rusa lautan. Dia buru, dia cari tapak kijang. Tengok tapak kijang, dia ikut lah. Nak cari kijang. Ikut daripada pagi sampai petang ikut. Ikut sampai jumpa tepi kolam tu ada kijang sana. Duk minum air kat situ, ada ikut lama ni. Kijang betul. Tembak lah. Sebab ada ikut tu betul. Kalau dia ikut lama dah ikut daripada pagi sampai petang. Tengok bukan kijang, babi. Macam mana? Dia tak ikut lama, babi pun babi lah. Mana boleh? Tak boleh. Ya dah. Orang kita pasal dia kata dia ikut lama dah, betul tak betul pun lantak biar. Tak boleh. Dia sangat betul ikut orang ni. Ada? Faham? Jadi kes tu imam tadi ni, kita masa tu kita kena ijtihad. Tu imam ni lupa ke ataupun jahil ke? Bodoh kata imam ni. Ada? Lupa ke apa semua? Okey. Kalau gelabah sangat, aku pun tak tahu lah ni tengah semayang ni dah jadi haru lagu ni apa semua. Cara yang paling mudah, mufarakah. Hang aku. Bercelaru habis tak apalah. Farakah. Cara paling mudah. Tapi
Tapi boleh lagi dia tunggu Tok Imam tu. Kalau dia rasa Tok Imam ni lupa, turun ni batal. Faham? Turun batal. Memang terlupa. Faham tak? Itu. Boleh? Itulah itu yang kita kena tu sunat abad dengan sunat ahad. Ingat, sunat abad kalau tinggal sunat sujud sawi. 2 kali sunat. Sunat abad tinggal sunat sujud sawi. Makna sujud sawi itu pun sunat. Ada satu masjid dulu saya beritahu, Tok Imam tak baca tahiyat awal. Mayang maghrib. Saya nak pergi majlis maghrib, Tok Imam tak baca tahiyat awal. Ada. Bila Tok Imam tak baca tahiyat awal, mereka pun tak apalah, ikutlah dengan harapan satgi Tok Imam tu sujud sawi. Tiba-tiba dia tak sujud sawi, dia bagi salam terus. Pas bagi salam, loh, patut saya kena sujud sawi. Tiba-tiba tak bagi, tak apalah, kita minta tuan-tuan kita sembahyang maghrib semula. Loh, sah dah. Ada sah dah. Orang panggil. Itu. Tak payah sembahyang semula, tak payah. Cuma dia tak dapat pahala je lah. Dia tak tahu, tak apa. Bahkan kalau lupa dalam lupa pun boleh. Tu dia. Dia terlupa baca kunut. Terlupa baca tahiyat awal pun boleh, kunut pun boleh. Dia terlupa baca kunut. Tak apalah, satgi dia nak sujud sawi. Lepas fil alamin innaka hamidun majid, biasanya apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi. Tu biasanya. Yang ni lepas fil alamin innaka hamidun majid, dia nak kena turun sujud, dia terlajak pergi bagi salam. Faham tak? Sebab itu ulama kata, kalau kamu nak sujud sawi, baca tahiyat awal, baca tahiyat akhir tu duduk macam tahiyat awal. Tok Imam kena faham yang ni. Tok Imam duduk macam tahiyat awal. Makmum selalu duk tengok Tok Imam ni duduk tahiyat akhir. Tapi tiba-tiba hari ni duduk macam tahiyat awal. Makmum dah faham dah, mengatakan mungkin dia nak sujud sawi lagi. Kita pun gitu. Kalau kita nak sujud sawi, jangan duduk tawarruk, duduk iftirash. Waktu baca tahiyat akhir tu duduk macam tahiyat awal. Nak turun pun senang, dia tak payah turun teruk. Lagi satu, mengelakkan kita daripada lupa dalam lupa. Lupa baca tahiyat, lupa nak sujud sawi lagi. Faham tak? Dah buat lagu tu dah, Ustaz, lupa juga. Tak ada, lupa juga. Kalau lupa juga, lepas bagi salam, dia boleh niat masuk balik dalam salam, niat masuk balik dalam semayang, turun sujud sawi. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lah, tadi terlupa baca kunut. Jangan cakap sudahlah, kata nanti. Niat masuk balik semayang dengan syarat tak lama lah. Niat masuk balik dalam semayang, turun sujud sawi. 2 kali sujud macam tu. Lepas pada tu wajib bagi salam lagi sekali. Faham? Kalau nak niat masuk balik semayang, kena beringat semayang tadi sah tak? Kalau dia tak niat balik, sah dah kan? Dia bagi salam elok semua dah. Lepas tu dia rasa kurang lah, tadi tak baca tahiyat awal, dia niat masuk balik dalam semayang. Boleh niat masuk dalam semayang balik, pergi kentut. Dia kentut dalam semayang, pergi ambil wuduk, usolih semayang lain padam kau hang. Faham tak? Sebab dia kentut dalam, sebab hang dah masuk balik dalam semayang. Kalau nak kentut, jangan duk niat masuk balik dah. Faham tak? Dan sujud sawi ni dia sujud 2 kali. Sujud 2 kali, rukun dia sama dengan sujud semayang tu. Kalau batal sujud sawi, batal semayang. Contohnya banyak berlaku. Tok Imam turun sujud sawi sekali. Tak? Dia sekali je sujud, batal semayang. Kerana sujud sawi mesti 2 kali, dia kena ada tumaninah, kena ada apa semua. Batal semayang kalau dia sujud. Kalau dia sujud sekali, dia kena sujud 2 kali. Faham? Dia kena sujud 2 kali. Jadi kalau Tok Imam sujud sekali, kita kena sujud 2 lah. Faham? Jangan ikut dia. Saya kata dah tadi, ikut orang cakap betul ya. Tak betul jangan ikut. Ada? Ada. Satu masjid tu Tok Imam sujud sekali. Tok Imam sujud sekali. Tu. Memang saya jumpa. Saya tahulah dia sujud sekali, saya sujud 2 kali. Makmum-makmum lain semua sekali. Lain semua sekali. Lepas tu dia bertanya, Ustaz, macam mana ni Tok Imam sujud sekali? Tok Imam main tanya, ni makmum-makmum semua pakai sujud sekali belakang, macam mana ni? Itu.
hampa kena sembahyang lain lah semua. Ustaz macam mana aku tak sembahyang, aku sujud 2 kali dah tadi. Tak, sujud 2 kali dah. Dia sujud sawi mesti 2 kali. Sujud sekali ni 2 aja. Sujud syukur dengan sujud tilawah 2 aja. Sujud sawi sama dengan sujud dalam sembahyang tu sama, cuma baca aja beza. Baca tu pun sunat, nak baca yang sama tak apa, subhana rabbil a'la bihamdihi pun boleh. Cuma baca subhana man la yanamu wa la yashu. Itu. Boleh. Ini masuk nak stesen besar dah ni. Saya baca panjang pula, nanti cari stesen tak jumpa pula. Masa ada lagi. Sebelum saya masuk sunat arba'at ni, ada siapa nak tanya? Ya. Imam tak baca kunut, kita baca batal. Macam mana? Dia gini, yang tu kena faham. Kalau imam tak baca kunut, kita baca. Bukan baca sebenarnya. Bukan baca. Baca tak baca nombor 2. Contoh, duduk bagi kunut, berdiri bagi kunut. Contoh macam ni, imam berdiri bagi kunut. Kita nak baca tak baca tu terpulang. Kalau kita baca dapat pahala, tak baca apa semua. Imam duduk berdiri baca kunut, kita turun sujud. Yang tu batal. Yang tu batal. Faham tak? Itu. Ataupun imam turun. Imam turun baca kunut, kita baca. Imam turun tak baca kunut, kita baca. Maka batal. Kerana yang tu jahat menyalahi imam, nama dia. Faham tak? Macam soalan tadi, mazhab tu dia tak baca kunut, cuma dia bagi masa. Wallahu a'lam, dia bagi masa ke ataupun masa dia panjang, kita dan baca. Terdan baca. Yang tu tak ada masalah. Tak ada masalah kita baca. Contoh jadi tu imam memang dia tak baca, tapi memang dia tidak tu lama. Kita dan baca. Tak apa, sebab dikira dia baca. Walaupun dia baca, sebab dia berdiri bagi kunut, nama dia yang tu. Dia tak baca tu soal lain. Dia berdiri bagi kunut, makna kita baca. Boleh, tak ada masalah. Dia kunut ni tau, nak jadi kunut dia kena ada 2. Nak jadi kunut dia kena ada 2. Satu dia kena ada doa, satu lagi dia kena ada puji, baru jadi kunut. Kadang-kadang saya perhati tengok orang suka baca kunut nazilah. Alhamdulillah lah, bila mari malam petaka apa-apa dia baca. Saya nasihat bagi kita yang tak apa cekak ni, kita yang tak apa cekak ni, kita nak baca lah doa untuk Palestin, nak baca doa untuk apa semua, habiskan kunut kita dulu. Habiskan kunut kita dulu. Lepas pada tu baru baca Allahumma ansur Islam wal muslimin wa zil syirka musyrikin wal kufra wal kafirin. Sudah tutup wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Itu lebih selamat. Lebih selamat. Kalau kita baca Allahumma hdini fi man hadai, Allahumma hdina fi man hadai, wa afina fi man afai, wa tawallana fi man tawallai, wa barik lana fi ma atai, wa qina syarra ma qadai. Lepas tu dia sambung lagi nak doa lain. Lain pun semua. Sagi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Tak sah kunut dia. Pasal wa qini syarra fa innaka taqdi wa la ini puji. Puji. Ini puji. Sebab nak jadi kunut, dia kena ada doa dan kena ada puji. 2 sekali kena ada. Kalau doa saja, dia tak jadi kunut. Faham tak? Sebab tu ulama-ulama sebut, kalau kita pergi di Mekah ke di mana, kata imam, dia tak baca kunut lah di sana. Tapi masa tu kalau baca kunut kita tak dan lah. Kita baca kunut pendek boleh. Syarat dia kunut ni kena ada doa, kena ada puji. Allahumma ghafirli ya ghafur. Jadi kunut dah. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Itu doa. Ya ghafur, wahai Tuhan yang Maha Pengampun. Itu puji. Bila gabung doa dan puji, maka dia jadi kunut. Sebab tu kita baca kunut. Allah, kita amin doa tu, fa innaka taqdi wa la yuqda alai wa innahu la yazilu man walait wa la ya'zu man ada. Ini bukan doa, yang ni bukan doa, yang ni puji. Jadi doa dan puji boleh jadi kunut. Faham tak? Boleh itu. Ada soalan lain nak tanya? Kalau tak faham, ya. Sujud sawi. Tak niat sujud sawi, tiba dia sujud sawi.
Oh, tak niat masuk dalam solat. Kalau tak niat masuk dalam solat, dia tak edi sujud sahwi. Dia tak edi. Baik, saya sebut sujud apa pun dia ada 4 ya. Lain tak boleh. Apa sujud pun kita tak boleh sujud saja-saja, hukum dia haram. Tak boleh saja nak sujud. Seorang kata dia perut dia angin. Perut dia angin, tak mau kentut. Dia buat duduk macam sujud tu, nak bagi kentut. Haram hukum dia, tak boleh. Kau dah buat panggil lagu tu, tak boleh. Sebab sujud ni hanya khas untuk kita dengan Allah dan waktu paling kita dekat dengan Allah. Tak boleh. Itu. Termasuk saya pun tak faham kata pergi sujud kepada kaki ibu kamu. Ada. Kadang-kadang disuruh pergi sujud di kaki ibu kamu minta ampun. Tak betul. Memang mak kita boleh cium tangan dia, boleh peluk dia, boleh apa semua. Nak pergi sujud di kaki tak boleh. Hanya Allah, kita dengan Allah. Sebab tu Nabi sebut, kalaulah manusia boleh sujud sesama manusia, pertama sekali kata Nabi, aku suruh sujud isteri sujud pada suami. Kalau boleh, tapi tak boleh. Walaupun mak dia sekalipun, nak pergi sujud macam semai di kaki tu, tak boleh. Ada. Kalau buat sesaja haram. Kalau niat sujud macam sujud pada Allah, kafir. Kafir. Dan selalu saya tengok sujudlah di kaki. Ada tukang ajak tu pun bodoh. Ada, pergi minta ampunlah pada ibu kamu, sujudlah pada kakinya, bersujudlah apa semua. Nak ajak orang jadi baik, hang pun tak mau ngaji, tu masalah. Panggil. Pergi minta ampun, cium tangan dia. Peluk dia, kucuk dahi dia, apa semua. Nak sujud di kaki tak boleh. Kerana sujud ni ada 4 saja kita boleh buat. Yang pertama sujud dalam semayang. Yang kedua sujud sahwi. Yang ketiga sujud sajadah. Apa ayat Quran 14 tempat boleh kita sujud. Yang keempat sujud syukur. Mesti 4 ni saja. Saya saja tak boleh. Ada orang hajat kafiat sembahyang hajat tau. Saya pun tak faham. Dia kata macam ni, kita sembahyang hajat semua, sembahyang hajat. Lepas bagi salam, kita sama-sama turun sujud minta hajat kita. Yang tu nama sujud apa? Saya tak tahu. Sujud hajat tak ada. Sujud syukur pun tak kena, syukur pun minta hajat apa semua ni. Yang paling baik sembahyang hajat ni sujud yang terakhir dalam sembahyang, bukan lepas sembahyang. Lepas sembahyang turun sujud pula tak ada. Kecuali kalau kita tak ada apa, ya Allah syukurlah Allah bagi aku sihat turun sujud, tak apa. Syukurlah anak-anak aku selamat Allah bagi sujud. Ya Allah syukurlah rezeki apa. Habis itu tak apalah, nak sujud ada sebab. Tak ada. Jangan sujud saja-saja. Lagi satu saya tinggal sujud tilawah. Pada sama juga. Bila tu imam turun sujud tadi, kita kena turun sujud juga. Walaupun tak turun sujud. Cuma bezanya, kalau kita semayang, kalau kita nak tambah apalah semayang, kita kena niat. Nak tambah apalah semayang, kita kena niat. Sujud sahwi tu dia kena niat sujud sahwi. Pada dia kena niat sujud sahwi. Kalau dia tak niat sujud sahwi, dia kira menambah sujud. Sujud mana ada 2 saja dalam semayang. Tiba-tiba lepas baca tahiyat, apa dia rukun seterusnya? Salam kan? Tiba-tiba dia nak tambah sujud 2 kali. Kalau dia tak niat apa-apa, dia akan menambahkan rukun semayang, batal. Faham tak? Tak ada apa-apa. Lepas tahiyat bagi salam. Patutnya kan? Tiba-tiba dia turun sujud, tak ada niat apa-apa. Maka dia akan menambah rukun. Kalau kita main seorang ataupun jadi imam. Kalau kita makmum tak apalah, niat ikut imam. Pada nak ikut imam. Kalau kita main seorang jadi imam, kita kena niat sujud sahwi. Sama juga sujud tilawah. Yang ni pun kalau saya nak terang panjang juga. Tuan-tuan, macam pagi Jumaat gini. Ada orang biasa dah. Ada orang biasa dia pergi masjid hari Jumaat, nak pilah sebab tu imam sujud sejadah. Dia pergi semayang subuh tu pasal dia nak sujud sejadah, tak boleh. Faham? Tak boleh. Jangan. Dia nak pergi semayang subuh tu, dalam kitab sebut lagu. Dia nak pergi semayang subuh tu pasal nak sujud sejadah, niat nak sejadah. Tak boleh. Dia niat semayang subuh. Tak kira pagi apa-apa. Tak boleh dia pergi tu, dia niat nak sujud sejadah. Tak boleh. Faham tak?
Sagi tengok, kalau Tok Imam sujud, dia niat sujud. Kalau Tok Imam tak sujud, dia tak sujud. Bukan dia pergi tu Allahu Akbar awal itu memang nak turun sujadah. Sujadah ni sunat. Ada. Tiba-tiba dia ada letak niat awal lagi. Betul lah. Baguslah semua sekali kita turun sujud tu. Tetapi jangan kita niat nak pi sujud sujadah. Betul tak? Niat nak semayang subuh. Faham tak? Kadang-kadang dia teruja tau. Dia teruja pagi jemaah nak sujud. Niat nak semayang subuh. Sagi baru niat sujud sujadah. Kalau imam sujud, imam tak sujud tak apa. Jangan niat awal lagi nak sujud. Itu tak betul. Faham tak? Faham ni? Tu. Saya seronok cerita fiqah ni. Ni ada. Seronok. Tapi saya pun tak tahu apa yang tuan-tuan tak faham. Sebab tuan-tuan tak tanya, mana aku tahu. Saya duk gamak-gamak je lah. Ni saya duk raba, tengok kok ada hak tak tahu lagi. Rupanya kadang-kadang ada sahabat tu memang ustaz kami tak tahu lagi, tapi kami nak tanya pun tak tahu. Mujuk ustaz Abad. Hampa terah kat aku seorang je. Tak apalah lagu tu. Boleh. Ada nak tanya habis? 10.30 dah. Jauhnya tak dengar kot. Tak dengar kena tulis lah jauh. Cuba tanya ngak kot dengar. Ya, sujud ada 4. Tak. Oh, dia nak mengajak orang. Ada. Ini pun bagus soalan dia pun semua. Boleh tak? Dia nak ajak. Sebenarnya banyaklah pendapat ulama sebut. Contohnya kita nak ajak orang semayang. Ada. Kita nak ajak orang semayang. Kita boleh ajak part-part. Ada. Ajak. Ni baca Fatihah lagu ni, rokok lagu ni, sujud macam ni. Tu dengan tujuan mengajak. Ada. Dia mengajak tu bolehlah orang panggil. Tetapi sebaiknya kita cuba elakkan. Cuba waktu kita nak turun sujud, nak ajak sujud tu, cuba kita letak di situ, letak sebagai sujud syukur. Syukur Allah latih aku, Allah jadikan aku ustazah, dapat jadi sujud syukur. Ada. Syukur Allah sihatkan aku, syukurlah anak murid aku pandai, syukurlah aku boleh mengajar hari ni. Dengan cara tak langsung kita ajak sujud ni ikut. Ini cara sujud yang betul. Dengan cara tak langsung sujud kita itu jadi sujud syukur. Ada. Sujud syukur. Baru kita tak lakonkan semayang tu. Tak lakonkan sujud tu, hanya lakonan saja. Dia tak mahu lakonan. Sama juga semayang. Hak lain-lain tak apa. Kita tunjuk sujud tu, rokok apa, qiyam apa semua begini. Baik. Katakanlah kita nak tunjuk semua semayang. Ni ikut ni saya semayang 2 rakaat. Nak tunjuk semua. Sebab itu kalau kita nak tunjuk semua, niat semayang sunat mutlak. Pada niat semayang sunat mutlak. Ada cara dia. Macam nak sujud tadi, ni saya nak sujud ni, tengok saya sujud. Kita pun Allahu Akbar turun sujud, lebih baik masa itu niat sujud syukur. Yalah, alhamdulillah ada orang nak minta aku ajak, depa nak dengar, aku syukurlah. Aku pun Allah bagi ilmu sikit. Sujud dan cara yang betul. Boleh ya? Nampak okey. Tadi soalan tu. Apa salah pagi-pagi yang lain buat sujud sejadah juga? Baik, dia gini, macam saya kata tadi, kalau sekiranya memang kita baca ayat tu kita nak sujud, memang kita nak turun sujud dalam semayang, yang tu jangan niat sebelum semayang. Betul. Tapi kalau kita jumpa ayat-ayat yang sujud, ada ayat-ayat yang sujud, maka kalau di Mekah banyaklah dia akan turun sujud, tak ada masalah, boleh. Soalan tadi, kenapa kita letak hari jemaah saja? Hari raya apa semua? Hari jemaah tu pun teruk nak suruh pergi sujud. Kalau hari-hari jemaahnya pakai dak adalah. Hari jemaah pun celak-celuk sujud hak seminggu sekali tu. Saya kata buatlah hari jemaah tu saja. So katalah ni macam ni lah, sujud tilawah tiap-tiap hari, pakai dak dah lah. Apa semua. Itu. Buat-buat zakat padan lah tu. Satu. Yang keduanya, memang kitab-kitab fiqh sebut dalam furu' masail, kitab-kitab fiqh sebut pagi jemaah afdal baca surah Sajadah dengan surah Al-Insan. Pagi jemaah afdal baca tu.
Hari Jumaat afdal tu imam baca sembahyang Jumaat suratul Jumaah dengan surah Munafiqun. Boleh? Ada lagi soalan? Tak ada arana? Wallahu subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah bulan depan kita sambung sunat ab'ad. Bulan depan saya baca aja, tak terang dah sunat ab'ad apa dia. Jangan lupa. Itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'ah wa arzaqan wasi'ah amalan salihah sa'adatan daran husnul khawatim anta khairu raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.